Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan pada siri yang ke-218 ini kita telah tiba pada riwayat 3961, yang mana hadis-hadis yang bakal kita baca adalah berkenaan tentang al-musaqah wal muzara'ah, berkenaan tentang al-musaqah dan al-muzara'ah. Ahlan Fatimah Samsuddin, Haifa Najwa, ahlan di ruangan TikTok, di ruangan komen Adeline Maira, serta Fatimah Azhara, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Kita dah tiba pada riwayat 3961 daripada kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan Imam Muslim membawakan tajuk berkenaan tentang al-musaqah. Apakah maksud musaqah? Musaqah daripada as-saqyu, memberi maksud menyiram tanaman, menyiram kebun, menyiram ladang. Al-musaqah bermaksud adalah seseorang itu memiliki kebun, memiliki ladang, dan dia memberikan kebun dan ladangnya kepada orang lain untuk orang tersebut menjaga, menguruskan dan sebagainya, menyiram, menguruskan, menjaga kebun tersebut, dan sebagai bayaran maka orang tersebut akan mendapat sebahagian daripada hasil tanaman, sebagai upah, mengikut perkiraan berapa persen dan sebagainya. Adakah boleh? Maka dalam mazhab Syafi'i, maka hukumnya adalah boleh, dan kita akan baca yang Nabi SAW pernah buat begini dengan orang-orang Yahudi Khaybar. Orang-orang Yahudi Khaybar bila kalah dalam peperangan, mereka sepatutnya kena tinggalkan Khaybar. Sebab sebelum berperang, Nabi nak berdamai dengan mereka. Mereka sombong, mereka enggan, mereka tak nak. Maka berlakulah peperangan yang akhirnya mereka mengalah dan mereka meletakkan senjata dan pada waktu itu menyerah kalah. Maka semua tanah mereka menjadi milik umat Islam, dan itu perkara biasa dalam peperangan. Sebab mereka pada awalnya Nabi ajak berdamai, mereka tak nak. Maka mereka telah kalah dan mereka kena kosongkan Khaybar, kena tinggalkan Khaybar. Namun mereka telah melakukan perjanjian musaqah dengan Nabi SAW. Mereka kata, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk menjaga kebun-kebun di Khaybar ini, dan kami berharap untuk mendapat separuh daripada hasil tanaman. Separuh kami ambil dan separuh kami akan hantar ke Madinah untuk Nabi dan juga para sahabat. Maka Nabi SAW bersetuju, namun Nabi bersabda, tempohnya adalah selagi mana kami mahu. Bila kami ingin untuk kamu tinggalkan Khaybar, maka perlu untuk ditinggalkan, dan mereka pun bersetuju. Sebab itu Umar bin Khattab pada zaman pemerintahannya telah menyuruh keluar daripada Khaybar orang-orang Yahudi Khaybar, kerana tanah tersebut bukan lagi milik mereka, sebaliknya adalah milik umat Islam. Al-muzara'ah, apakah pula al-muzara'ah? Muzara'ah memberi maksud seseorang itu memberikan tanah dia, sama ada tanah itu mempunyai tanaman ataupun tidak, dan dia berikan kepada orang lain untuk orang tersebut mengusahakan tanah tersebut. Maka ada daripada sudut istilah, ada sedikit perbezaan di antara musaqah dan muzara'ah. Musaqah bermaksud memberikan kebun yang telah sedia ada, ladang yang telah sedia ada untuk diairi, untuk diuruskan, untuk dijaga. Sementara muzara'ah pula memberikan tanah
dan berkemungkinan tanah tersebut kosong, tak ada apa-apa untuk diuruskan dan dijaga. Maka adakah boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad musaqah? Maka pada baris yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fi hadhil ahadith, pada hadis-hadis yang bakal kita baca sebentar lagi, semuanya menunjukkan boleh untuk melakukan perjanjian musaqah. Maksudnya kebun dah ada, ladang dah ada, kita berikan kepada orang untuk menyiram air, untuk mengurus, menjaga, membersihkan kebun, dan dia mendapat sebahagian daripada hasil tanaman. Dan inilah pendapat Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Lais, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan majoriti para ulama dan juga para fuqaha. Sementara Imam Abu Hanifah berkata la yajuzu. Perjanjian musaqah tidak dibenarkan. Perjanjian musaqah tidak dibenarkan, dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian berkenaan tentang kebun apa, ladang apa, tanaman apa yang dibenarkan untuk melakukan musaqah. Maksudnya kebun tu dah ada, ladang tu dah ada, maka diserahkan kepada orang lain untuk mengairi, untuk menjaga, membersihkan, melihat dan sebagainya. Maka adakah semua jenis tanaman? Maka para ulama berbeza pendapat. Maka pada baris yang ke-7 kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, waqtalafu fima yajuzu alaihi al-musaqatu min al-ashjar. Maka tanaman jenis apa yang dibenarkan perjanjian musaqah? Maksudnya kebun tu dah ada, tanaman tu dah ada, diserahkan kepada orang untuk jaga, sebagai bayaran dia akan mendapat bahagian peratus yang tertentu daripada hasil tanaman yang keluar. Maka Daud Az-Zahiri mengatakan bahawa hanya boleh untuk kebun kurma sahaja. Imam Syafi'i berkata alan nakhli wal inabi, boleh untuk kurma dan juga untuk anggur. Sementara itu Imam Malik mengatakan tajuzu ala jami'il ashjar, boleh untuk semua jenis tanaman. Dan inilah perbezaan pendapat para ulama. Jom kita baca berkenaan tentang apakah perjanjian yang Nabi buat dengan orang-orang Yahudi Khaybar. 3961. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal wa Zuhair bin Harb wal lafdh li Zuhairin qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amala, telah memperkerjakan. Itu maksud musaqah. Kita mengupah, kita memperkerjakan, kita meletak seseorang untuk menguruskan tanaman ladang kebun kita. Maka inilah musaqah. Maka Nabi telah memperkerjakan ahla Khaybar, penduduk Khaybar, bisyatri, dengan upah separuh daripada apa yang keluar, minha, daripada tanaman tersebut, min samar, sama ada daripada buah-buahan, au zara'in, ataupun tanaman. Maka dia berbeza dengan muzara'ah. Muzara'ah, kita bagi dia tanah, dia usahakan daripada kosong. Adapun musaqah, tanaman tu dah memang ada, dah memang tumbuh, pokok tu dah memang ada, maka orang tersebut diupah untuk menguruskan, untuk menjaga tanaman tersebut dengan bayaran daripada hasil tanaman yang keluar. 3962. وبه إليه قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو بن مسير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata ata Rasulullah SAW Khaybar, Nabi SAW telah memberikan tanah Khaybar kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ. Mereka sepatutnya tinggalkan Khaybar, mereka sepatutnya keluar daripada Khaybar sebab mereka dah kalah dalam peperangan. Tapi Nabi benarkan mereka duduk untuk beberapa ketika, dan Nabi berikan ladang-ladang di Khaybar untuk mereka uruskan, bisyatri, dengan upah separuh, ma yakhruju minha, daripada hasil tanaman yang keluar daripada tanah Khaybar, min samarin, sama ada buah-buahan, au zara'in, ataupun tanaman. Dan Nabi SAW buat begitu memang patut, sebab mana ada sahabat yang nak berpindah duduk di Khaybar ketika itu. So para sahabat mereka dah ada tempat tinggal, rumah dan sebagainya di Madinah. Maka Nabi nampak perlu untuk Nabi mengupah orang-orang Yahudi untuk menguruskan tanah-tanah yang berada di Khaybar, ladang-ladang yang berada di Khaybar.
Fakana yu'ti azwajahu, maka adalah Nabi SAW memberi kepada isteri-isteri baginda kulla sanatin, setiap tahun, maka Nabi bagi nafkah dalam bentuk tahunan. Maka berapakah kadar yang Nabi bagi nafkah kepada semua isteri baginda? Maka semua isteri baginda mereka akan beroleh mi'ata waskin, 100 wasak, 101 wasak bersamaan dengan 60 gantang. Maka mereka mendapat lebih kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lebih kurang 600 gantang daripada mereka mendapat 600 gantang, 100 wasak. Maka daripada 100 wasak ini, samani nawasqan min tamrin, 80 wasak, satu wasak bersamaan dengan dengan 60 gantang, 60 sak. Maka Nabi berikan daripada 100 wasak tadi, 80 wasak adalah kurma, wa ishrina waskan min syair, dan 20 wasak lagi adalah tepung bali. Falamma waliya Umar, apabila Umar bin Khattab menjadi khalifah, qasama Khaybar, maka beliau mula membahagikan tanah Khaybar kepada para sahabat yang telah turut serta dalam peperangan Khaybar. Maka dia mula bahagi-bahagikan lot-lot tanah kepada para sahabat yang pernah turut serta dalam peperangan Khaybar. Khayyara azwajan Nabi, maka beliau Umar bin Khattab telah memberi pilihan kepada isteri Nabi. Mereka dapat dua pilihan. Adakah mereka masih nak dapat 100 wasak untuk tempoh setahun, ataupun mereka nak tanah dan mereka boleh buat apa pun dengan tanah dan mereka tidak lagi mendapat 100 wasak setiap tahun. Maka Umar bin Khattab telah beri pilihan kepada isteri-isteri Nabi pada zaman pemerintahan dia, ayyuqti'alahunnal arda wal ma', bahawa beliau tetapkan setiap isteri Nabi mendapat tanah dan juga saluran air untuk menguruskan tanah tersebut. Au yadman, ataupun Umar bin Khattab mengambil tanggungjawab lahunna, untuk isteri Nabi, al-awsaqa, yang mereka akan terus-menerus mendapat 100 wasak sama seperti zaman Nabi SAW secara tahunan. Fakhtalafna, maka para isteri Nabi telah berbeza pendapat. Faminhunna, maka ada di antara isteri Nabi yang telah memilih yang mereka nak tanah dan mereka tak nak lagi pembahagian 100 wasak secara tahunan. Wa minhunna, dan ada di antara isteri Nabi yang memilih untuk tetap berterusan mendapat secara tahunan 100 wasak setiap tahun. Fakanat Aisyah wa Hafsah, maka antara isteri Nabi yang memilih untuk mendapat tanah adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu taala anha. Mimman ikhtarat al-ardha wal ma', mereka berdua ini memilih, mereka tak nak lagi pembahagian wasak, tetapi mereka nak tanah supaya mereka boleh uruskan ataupun jual ataupun buat apa-apa dengan tanah tersebut. Maka ini adalah menunjukkan keharusan untuk melakukan jual beli musaqah, bukan jual beli, melakukan perjanjian musaqah. 3963. Apakah musaqah? Musaqah bermaksud seseorang yang mempunyai ladang, kebun yang telah mempunyai pokok dan tanaman, dia berikan kepada orang lain untuk menguruskan pokok dan juga tanaman tersebut, dan upahnya adalah pembahagian daripada hasil tanaman yang keluar. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsani Nafi' an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amala, telah memperkerjakan penduduk Khaybar bisyatri, dengan upah separuh ma kharaja minha, hasil tanaman yang keluar daripada tanah Khaybar, min zar'in, daripada tanaman ataupun buah-buahan, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Fakanat Aisyah wa Hafsah, maka adalah Aisyah dan Hafsah mimman ikhtarata al-ardha wal ma', mereka berdua bila diberi pilihan oleh Khalifah Umar bin Khattab, mereka memilih untuk mendapat tanah dan tidak lagi mendapat 100 wasak secara tahunan. Maka satu wasak bersamaan dengan 60 sak, bersamaan dengan 60 gantang. Waqala, maka beliau berkata, khayyara azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqta'a lahunna wa lam yadhkuril ma'. Baki hadis adalah lebih kurang sama. 3964, nak menerangkan kepada kita, adakah salah perbuatan Umar bin Khattab mengusir orang-orang Yahudi daripada Khaybar? Jawapannya tidak.
Sebab itu daripada awal memang perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi Khaybar. وبه إليه قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي النافع عن عبد الله بن عمر. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, lamma futihat Khaybar, apabila telah ditawan kota Khaybar, sa'alat Yahud Rasulullah, orang-orang Yahudi Khaybar telah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukirrahum, untuk Nabi membenarkan mereka tetap tinggal berada di Khaybar, sebab mereka sepatutnya kena keluar. Nabi SAW dah cukup pemaaf. Nabi SAW tidak memancung mereka, membunuh mereka. Sebab Nabi daripada awal memang nak berdamai dengan mereka, tapi mereka tak nak. Bahkan berkali-kali mereka merancang pembunuhan Nabi, membawa tentera, mengumpulkan tentera untuk menyerang Madinah. Maka walaupun Nabi dah datang dengan tentera, Nabi nak berdamai, mereka sombong. Mereka anggap dengan kubu mereka yang kuat, Nabi tak mungkin boleh kalahkan mereka. Lalu bila mereka kalah, Nabi SAW tak bunuh mereka. Nabi izinkan mereka untuk keluar daripada Khaybar, membawa barang yang mereka nak bawa. Tetapi mereka nak kekal tinggal di Khaybar, sebab mereka dah tak ada tempat nak pergi. Mereka nak kekal berada di Khaybar. Maka mereka minta izin untuk Nabi supaya Nabi kekalkan mereka di Khaybar. Dan mereka akan dan mereka berjanji untuk menjaga tanaman Khaybar, dan sebagai upah Nabi bagi kepada mereka separuh lagi mereka akan hantar kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersetuju. Namun dalam hadis kita baca, untuk tempoh selagi mana pemimpin umat Islam inginkan. Dan bila mereka diminta keluar, mereka kena keluar daripada Khaybar. Maka orang-orang Yahudi telah meminta Nabi SAW untuk mereka dibenarkan untuk tetap berada di Khaybar. Ala, dengan perjanjian, ayya'malu, mereka akan mengerjakan tanaman ladang Khaybar, ala, dengan upah nisfi ma kharaja minha, separuh daripada hasil tanaman yang keluar daripada tanah Khaybar, minas samar, daripada buah-buahan, wazar'i, dan tanaman. Maka Nabi SAW pun bersabda, ukirrukum, aku membenarkan kamu untuk tinggal fiha di Khaybar, ala, dengan upah zalika tersebut, masyi'na, namun syaratnya sampai waktu yang kami mahu, bukan selama-lamanya, untuk tempoh yang kami inginkan, yang kami mahu. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسلم عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان. Maka adalah hasil tanaman yang dihantar oleh orang-orang Yahudi Khaybar ke Madinah, maka Nabi akan membahagi-bahagikan ala suhman, mengikut bahagian-bahagian, min nisfi Khaybar, daripada separuh hasil tanaman Khaybar yang Nabi terima. Fayakhudhu Rasulullah, maka daripada bahagian tersebut Nabi ambil dahulu 1/5, sebagaimana yang Allah benarkan dalam firman Allah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Maka Nabi boleh ambil 1/5, bukan untuk kegunaan Nabi sepenuhnya, tetapi seperti dalam Al-Quran sebut, untuk al-yatama, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan seperti yang disebutkan di dalam ayat pada permulaan juz yang ke-10. 3965. Wa bihi la qala wa hadatsana Ibnu Rubhin qala akhbarana Laits an Muhammad bin Abdurrahman an Nafi' an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW, annahu dafa ila Yahudi Khaybar, bahawa Nabi SAW telah menyerahkan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi Khaybar, daripada Nakhla Khaybar, daripada kebun kurma, wa ardaha, dan tanah-tanahnya untuk diusahakan, ala an ya'tamiluha, dengan syarat mereka perlu mengerjakan ataupun bekerja di ladang-ladang tersebut, min amwalihim, dengan perbelanjaan harta mereka sendiri. Mereka yang kena keluarkan duit untuk menjaga kebun tersebut, sebab Nabi izinkan mereka untuk kekal duduk di Khaybar. Dan Nabi SAW akan mendapat separuh daripada buah-buahan dan hasil tanaman Khaybar. 3900. Lalu dalam perjanjian musaqah, maka apakah orang tersebut dia perlu lakukan? Sebab musaqah ini adalah ladang, kebun, tanaman daripada satu pihak, dan orang ini diberi upah untuk menguruskan dia. Maka apa yang perlu dia uruskan? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, kata Imam Nawawi, bayanun liwazifati amilil musaqah,
Pada hadis ini dijelaskan tentang tugasan orang yang diupah untuk menjaga sesuatu kebun. Wa huwa anna alaihi kullama yahtaju ilaihi, maka lazim ke atas dia untuk melakukan semua perkara yang diperlukan fi islahi thamar, untuk menjadikan tanaman itu subur dan elok hasilnya. Wastazadathu mimma yatakarraru kulla sanah, dan dia perlu untuk menjaganya setiap tahun. Kasaqi, seperti mengairi, wa tanqiyatil anhar, membersihkan saluran air yang masuk ke kebun, wa islahi manabitis syajar, mengelokkan akan akar-akar pokok, dengan meletak baja dan seumpamanya. Wa talqihih wa tanhiyatil hashish, membersihkan rumput-rumput liar yang berada di sekitar tanaman, dan juga menjaga buah, memetik buah dan seumpamanya. Maka ini adalah tugas yang ada di dalam Al-Musaqah. 3966. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi' wa Ishaq bin Mansur wa Lawd bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala hadatsani Musa bin Uqbah an-Nafi' an Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ajla, telah menyuruh keluar, telah mengusir al-Yahuda wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, min ardil Hijaz, daripada tanah Hijaz. Wa anna Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma zahara ala Khaybar, apabila baginda telah menang dalam peperangan Khaybar, arada, maka pada awalnya Nabi ingin untuk mengeluarkan orang Yahudi daripada Khaybar, sebab mereka dah kalah, mereka kena keluar. Sebab pada awalnya Nabi nak buat perjanjian, mereka sombong, mereka enggan. Maka bila dah kalah, Nabi tak bunuh mereka, tak sakiti mereka. Bahkan Nabi benarkan mereka nak bawa apa jua yang mereka nak bawa. Tapi mereka kena keluar. Maka apabila Nabi nak keluarkan mereka, wa kanatil ardu hina zuhira 'alaiha, dan adalah tanah Khaybar ketika mana pada ketika itu adalah tanah yang dimenangi oleh yang telah dimenangi oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta umat Islam. Fa'arada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk mengeluarkan orang Yahudi daripada Khaybar. Fasa'alatil Yahud, maka orang Yahudi telah merayu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukirrahum, untuk Nabi terus membenarkan mereka kekal di Khaybar, ala, dengan perjanjian, an yakfu amalaha, mereka akan terus menerus melakukan pekerjaan pertanian, perladangan. Walahum, dan mereka hanya minta upah nisfus samar, separuh daripada hasil tanaman tersebut. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, nukirrukum biha, kami membenarkan kamu untuk tinggal di Khaybar, ala zalika, dengan perjanjian yang kamu telah sebutkan, namun bukan selama-lamanya, ma syi'na, selagi mana kami mahu. Faqarru biha, maka mereka telah menetap di Khaybar lama, daripada tahun 7 Hijrah sampailah pemerintahan Umar bin Khattab, hatta ajlahum, sehinggalah Umar bin Khattab telah mengusir mereka, meminta mereka keluar, ila Taima' wa Ariha, ke perkampungan Taima' dan juga Ariha. Inilah tajuk berkenaan tentang musaqah. Adakah boleh seseorang yang mempunyai ladang dan kebun ataupun tanaman, dia menyerahkan kepada orang yang tertentu untuk jaga, tetapi dia tak bayar dengan duit, dia bayar dengan hasil tanaman mengikut bahagian? Maka jawapan dia adalah boleh, kerana itu yang Nabi SAW lakukan dengan penduduk Khaybar. InsyaAllah kita sambung esok tentang kelebihan bercucuk tanam. Wallahu alam. Terima kasih semua. Jumpa lagi.